Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan, selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada semua. Pada kali ini kita nak berkongsi hadis daripada kitab Sahih Imam Muslim. Dan kita telah tiba pada hadis-hadis berkenaan tentang al-li'an. Hadis-hadis berkenaan tentang li'an. Apakah itu li'an? Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menerangkan. Pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah perbuatan li'an adalah situasi di mana seorang suami dan isteri mereka melakukan li'an, iaitu mengucapkan perkataan laknat sesama mereka. Maka bilakah berlakunya situasi ini? Situasi ini berlaku di depan qadi ataupun hakim apabila seorang suami mendapati isterinya ada melakukan zina dengan lelaki yang lain, namun beliau tidak cukup 4 orang saksi untuk membuat pertuduhan di hadapan hakim. Maka untuk tuduhan zina, maka saksinya adalah sebanyak 4 orang. 4 orang lelaki. Jika tak cukup, maka penuduh tadi akan dijatuhkan hukuman haddul qadhaf, iaitu hukuman membuat pertuduhan palsu. Maka seorang suami mendapati isterinya melakukan zina dengan bukti mata dia, dengan dia lihat dengan jelas. Namun dia tidak ada 4 orang saksi. Maka cara untuk dia membuat pertuduhan tersebut adalah dengan dia melakukan li'an. Maka apabila suami bersumpah sebanyak 5 kali dan isteri pun mempertahankan dirinya dengan 5 kali sumpah, maka berlakulah perpisahan untuk selama-lamanya. Tak boleh berkahwin semula mengikut sebahagian daripada para ulama rahimahullahu ta'ala. Maka riwayatnya ada banyak di sini, kita akan baca beberapa riwayat. Dan kisah ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Pernah berlaku 2 kali. Di antara pada 2 orang sahabat Nabi SAW. Yang pertama adalah Uwaimir Al-Ajlani, dan inilah riwayat dan kisah tentang beliau. Wabihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya, muka surat yang ke-986, riwayat 3742. Wabihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab anna Sahal bin Sa'd as-Sa'idi akhbara anna Uwaimir Al-Ajlani, Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Uwaimir Al-Ajlani radhiyallahu anhu telah datang kepada Asim bin Adi Al-Ansari radhiyallahu anhu seraya berkata kepadanya, Ara'aita ya Asim, ay akhbirni, maklumkanlah daku wahai Asim, law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajula, jika seorang lelaki, seorang suami mendapati isterinya bersama dengan lelaki yang lain, ayaqtuluh, maka adakah dia boleh membunuh lelaki yang bersama dengan isterinya? Fataqtulunah, lalu ayaqtuluh, adakah dia boleh membunuh lelaki yang bersama dengan isterinya? Fataqtulunah, maka kamu akan membunuh si suami kerana membunuh kerana dia membunuh lelaki yang bersama dengan isterinya. Am kaifa yaf'al, ataupun bagaimanakah seorang suami patut lakukan jika berada dalam situasi ini? Fas'al li an dhalika ya Asim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka bertanyalah kamu bagi pihakku perkara tersebut, wahai Asim, akan Nabi SAW. Fasa'ala Asim, maka Asim bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu telah berjumpa dengan Nabi dan bertanya dengan Nabi SAW perkara tersebut. Fakariha Rasulullah al-masaila wa'abaha. Maka Nabi SAW tidak menyukai pertanyaan Asim tersebut. Wa'abaha, dan mencela soalan ini. Kenapa Nabi SAW tidak suka? Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 11, wajhu karahatin Nabi, kata Imam Nawawi, kenapa Nabi SAW tidak suka dengan soalan yang ditanyakan oleh Asim adalah karahatul masail allati la yahtaju ilaiha. Kerana Nabi SAW tidak suka soalan yang tidak ada sebarang keperluan kepada soalan tersebut. La siyama, lagi-lagi kata Imam Nawawi, soalan yang membuka aib seorang lelaki Islam dan juga seorang muslimah. Satu. Yang kedua, Nabi SAW tidak suka soalan tersebut. Au isya'ah fahishah. Kerana di situ ada dibukakan aib dan juga keburukan seseorang. Maka Nabi SAW tidak suka. Kerana Nabi SAW menganggap peristiwa ini tidak berlaku kepada Asim bin Adi. Namun apabila diterangkan bahawa ini benar-benar berlaku wahai Rasulullah kepada seorang sahabat yang tertentu, maka Nabi SAW menerangkan situasi dan keadaan dia. Maka sebab itu kita nampak Nabi SAW tidak suka soalan yang tidak ada kaitan. Contohnya, peristiwa tersebut belum berlaku ataupun keadaan tersebut membuka aib seseorang, membuka keburukan seseorang. Sebab itulah yang menjadikan Nabi SAW tidak suka. Adapun apabila soalan itu memang ada keperluan, maka Nabi SAW tidak ada sebarang masalah dengan soalan tersebut. Hatta kabura ala Asim, sehingga Asim merasa terkilan, merasa berat apa yang dia dengar daripada Nabi SAW. Falamma raja'a Asim ila ahli, apabila Asim kembali kepada keluarganya, maka telah datang Uwaimir al-Ajlani kepada Asim bin Adi lalu bertanya, Ya Asim, wahai Asim, madza qala laka Rasulullah, apa yang Nabi beritahu kepada kamu? Qala Asim li Uwaimir, maka Asim bin Adi berkata kepada Uwaimir, lam ta'tini bi khairin, kamu tidak membawa kepadaku sebarang kebaikan. Maksudnya soalan kamu yang kamu minta aku tanyakan kepada Nabi, Rasulullah tak suka soalan seperti itu. Qad kariha Rasulullah al-mas'alata allati sa'altuhu anha. Nabi SAW tidak menyukai persoalan, pertanyaan yang aku telah bertanya kepada baginda tentangnya. Maka berkata Uwaimir al-Ajlani, wallahi demi Allah, la antahi, aku tidak akan berhenti hatta as'alahu, sehingga aku sendiri yang bertanya kepada Nabi anha, tentang soalan tersebut. Fa aqbala Uwaimir hatta ata Rasulullah, maka Uwaimir telah datang kepada Nabi SAW, dan ketika itu baginda sedang berada wasatan nas, di tengah-tengah para sahabat yang lain. Faqala, maka dia pun berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita, apakah pandangan Tuan, rajulan, berkenaan tentang seorang suami, wajada ma'amrati rajulan, yang mendapati ada lelaki lain bersama dengan isterinya. Bererti isterinya telah berzina dengan lelaki yang lain. Ayaqtuluh, maka jika dia membunuh lelaki tersebut yang bersama dengan isterinya, fataqtulunah, maka kamu akan membunuh suami tersebut sebagai kisas di atas pembunuhannya kepada terhadap lelaki yang bersama dengan isterinya. Am kaifa yaf'al, maka apakah yang patut dia dilakukan? Maka Nabi SAW bersabda, qad nazala fika, demi sesungguhnya telah turun berkenaan tentang kamu dan berkenaan tentang isteri kamu akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan ayat Al-Quran. Fadhhab, maka pergilah kamu, fa'ti biha, dan bawalah isteri kamu ke sini. Qala Sahlun, berkata Sahal, fatala'ana, maka mereka berdua telah melaknat. Maka kalaulah kita nak lihat butiran kepada li'an,
maka ada disebutkan oleh Allah pada permulaan surah An-Nur juz yang ke-18, maka suami telah diminta untuk bersumpah 5 kali. Telah diminta untuk bersumpah 5 kali. Dan isteri pun akan bersumpah 5 kali mempertahankan yang dia tidak melakukan apa yang dituduh oleh suami dia. Sebab suami tidak ada sebarang bukti, tidak ada sebarang saksi. Maka berkata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, maka mereka berdua telah melakukan li'an. Wa ana ma'an nas, sedangkan aku bersama dengan para sahabat yang lain ada di sisi Nabi SAW. Falamma faragha, maka apabila mereka berdua telah selesai li'an, telah selesai bersumpah, maka telah berkatalah Uwaimir, kadzabtu 'alaiha, aku berdusta ke atasnya wahai Rasulullah, in amsaktuha, jika aku masih mengekalkannya sebagai isteri, fatallaqaha, maka beliau telah menceraikan isterinya dengan talak 3 qabla an ya'murahu Rasulullah, sebelum Nabi SAW sempat menyuruhnya melakukan apa-apa. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, fakana sunnatul mutala'inain, maka perbuatan li'an menjadi satu amalan, satu perbuatan yang berterusan boleh diamalkan. Maka berlakulah li'an pada zaman Nabi dan selepas Nabi apabila seorang suami dia tidak mempunyai saksi dan dia nampak isterinya melakukan zina, dan kalaulah dia tak cukup saksi, sepatutnya dia dijatuhkan hukuman haddul qazaf, hukuman had kerana menuduh isteri tanpa bukti. Namun Al-Quran pada waktu itu membenarkan untuk dia bersumpah 5 kali, dan isteri pun pada waktu itu mempertahankan dirinya dengan bersumpah 5 kali. Maka apabila kedua-dua pihak melakukan li'an, maka dipisahkan kedua-dua mereka tanpa sebenarnya memerlukan talak, dipisahkan secara automatik oleh hakim di antara mereka berdua dengan perpisahan yang tidak lagi boleh berkahwin semula di antara mereka. 3743. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Syihab qala akhbarani Sahal bin Sa'ad. Dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Uwaimir al-Ansari min Bani al-Ajlan, sesungguhnya Uwaimir adalah daripada Banu Ajlan yang merupakan salah seorang daripada sahabat Ansar. Beliau telah datang bertemu dengan Asim bin Adi, dan baki hadis adalah lebih kurang sama. Wa adraja fil hadits qala wa kana firaqu iyyaha ba'du sunnatan fil mutala'inain. Maka cuma dalam riwayat ini ada penambahan dan perpisahan. Wa kana firaqu iyyaha, dan perpisahan di antara suami dan isterinya selepas daripada itu menjadi satu amalan di antara dua orang yang melakukan li'an. Bererti tanpa perlu memberi talak, automatik akan dipisahkan di antara suami dan isteri setelah mereka berdua melakukan li'an. Wazada fihi qala Sahlun wa kanat hamila. Dalam kes Uwaimir al-Ajlani, isterinya ketika itu sedang hamil. Fakana benuha, maka adalah anak lelaki yang isterinya lahirkan tersebut, yuda'a, dibinkan kepada ibunya, tidak dibinkan kepada Uwaimir al-Ajlani, kepada sahabat lelaki tersebut. Summa jarati sunnah, kemudian menjadi amalan, annahu yarithuha, bahawa anak lelaki tersebut boleh menjadi waris kepada ibunya, wa tarithu minhu, dan ibunya menjadi waris kepada anak lelaki tersebut, anak lelaki yang lahir disebabkan penzinaan tersebut, ma faradallahu laha, apa jua yang Allah telah tetapkan untuk mereka. Maka mereka tetap menjadi waris. Anak itu tak boleh berbinkan kepada ayah yang telah melakukan li'an, kerana ianya adalah anak yang telah ayahnya nafikan nasab dan hubungan, namun dia akan dibinkan kepada si ibu. 3744. Riwayat yang lebih kurang sama, masih lagi berkenaan tentang kisah Uwaimir al-Ajlani, cuma dalam riwayat ini diterangkan perbuatan li'an ini, perbuatan suami dan isteri bersumpah 5 kali, maka perbuatan ini berlaku di masjid. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jarayj qala akhbarana Ibnu Syihab anil mutala'ilin. Maka daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri berkenaan tentang dua orang
yang telah melakukan li'an, wa anis sunnah, dan berkenaan tentang apakah amalan ataupun peristiwa yang berlaku selepas daripada itu di antara suami dan isteri tersebut. Maka daripada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang merupakan salah seorang daripada Banu Sa'idah, anna rajulan minal ansar, bahawa sesungguhnya seorang lelaki daripada golongan ansar telah datang kepada Nabi, saya berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita rajulan, Tuan maklumkan berkenaan tentang seorang suami, wajada ma'amrati rajul, yang mendapati isterinya bersama dengan lelaki yang lain. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama, cuma dalam riwayat ini ada penambahan, wazada fihi fatala'ana fil masjid, maka mereka berdua telah melakukan li'an di dalam masjid. Wa ana syahid, kata Sahal bin Sa'ad, aku hadir dalam peristiwa dan keadaan tersebut. Wa qala fil hadis, dalam hadis dinukilkan, fatallaqaha thalathan, maka suami telah menceraikan isterinya dengan talak 3, qabla an ya'murahu Rasulullah, sebelum sempat Nabi SAW menyuruh dia melakukan apa-apa. Fafaraqaha, maka Nabi SAW telah memisahkan isteri daripada suami. Faqala Nabi, seraya Nabi SAW bersabda, dzakumut tafriqu, maka inilah perpisahan di antara dua orang yang melakukan li'an. Maka daripada hadis ini sebenarnya kita belajar perbuatan seorang suami sebenarnya tidak perlu untuk melafazkan cerai kepada isteri apabila mereka berdua telah melakukan li'an. Sebaliknya, seorang hakim, seorang qadi yang akan memisahkan mereka untuk perpisahan selama-lamanya tanpa boleh rujuk semula, tanpa boleh berkahwin semula, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Sebab itu pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, bila digabungkan ke semua riwayat, termasuklah Nabi SAW bersabda, la sabila laka alaiha, kamu tidak lagi boleh berkahwin semula dengan wanita ini. Waqtalafal ulama, kata Imam Nawawi, para ulama telah berbeza pendapat berkenaan tentang perpisahan disebabkan li'an. Maka berkatalah Imam Malik, Imam Syafi'i, majoriti para ulama, yaqa'ul furqah, berlakunya perpisahan di antara kedua pasang suami isteri ini binafsit tala'un, sebaik sahaja mereka berdua melakukan li'an. Wa yahrumu alaihi nikahu wa ala ta'bid, dan diharamkan suami untuk menikahi semula isterinya untuk tempoh selama-lamanya. Mereka tak boleh rujuk. Bila berlakunya li'an, mereka tak boleh rujuk, tak boleh berkahwin semula selama-lamanya berdasarkan hadis ini. Lakin qala Syafi'i wa ba'dul Malikiyah tahsulu bil furqah bil i'ani zawji wahdah. Imam Syafi'i berkata, sebaik sahaja suami melakukan li'an ke atas isterinya dengan 5 kali sumpah, maka telah sabitnya li'an. Walaupun isteri tidak melakukan li'an, mereka akan dipisahkan untuk selama-lamanya. Dan ada mengatakan bergantung kepada isteri melakukan li'an ataupun tidak. Riwayat yang seterusnya 3745. Maka tidak perlu kepada nak memberikan talak, sebab hadis-hadis ini menunjukkan Nabi SAW tak suruh apa-apa, tetapi suami yang telah menceraikan isterinya tapi sebenarnya tidak perlu kepada talak, automatik dipisahkan oleh hakim di antara mereka berdua. Riwayat 3745. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Abi Tawil. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa lahu qala hadatsana Abdullah bin Numair qala hadatsana Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Sa'id bin Jubair qala su'iltu, Sa'id bin Jubair telah berkata, aku telah ditanya berkenaan tentang dua orang yang telah melakukan li'an fi imra'ati Mus'ab, pada pemerintahan Mus'ab bin Zubair rahimahullah. Ayufarraqu bainahuma, maka ditanya kepada Sa'id bin Jubair, adakah akan dipisahkan di antara dua orang yang telah melakukan li'an? Qala, berkata Sa'id bin Jubair, fama daraitu ma aqul, maka aku tidak tahu apa yang patut aku katakan. Famadaitu, maka aku telah pergi menuju ke rumah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di Makkah, yang berada di Makkah. Fakultu lil ghulam, maka aku pun berkata kepada hamba Abdullah bin Umar, ista'zin li, mintalah izin untukku daripada Abdullah bin Umar.
Maka hamba tersebut berkata, innahu qail, sesungguhnya tuanku Abdullah bin Umar sedang berehat, sedang tidur. Fasami'a sauti, maka Abdullah bin Umar telah mendengar suaraku Sa'id bin Jubair. Maka beliau berkata, Ibnu Jubair, adakah itu Ibnu Jubair? Qultu, maka Ibnu Sa'id bin Jubair menjawab, na'am, ya wahai Abdullah bin Umar. Maka beliau pun berkata, udkhul, masuklah. Fawallahi, maka demi Allah, ma ja'a bika hadhihi sa'ah, tidaklah membawa kamu datang pada waktu seperti ini, illa hajah, kecuali kamu benar-benar ada keperluan. Fadakhaltu, Sa'id bin Jubair berkata, aku pun telah masuk. Fa idza huwa muftarishun bad'atan, maka beliau ketika itu, Abdullah bin Umar ketika itu muftarish, sedang bersandar, sedang berbaring pada hamparan. Iftirash maksudnya pada hamparan, bad'ah pada hamparan akan bad'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apakah bad'ah? Bad'ah adalah pelana kuda ataupun pelana unta. Maka beliau berbaring di atas pelana unta ataupun kuda beliau sahaja. Mutawassid, dan beliau menjadikan sebagai bantal, wisadah, sebuah bantal yang mana isi bantal tersebut adalah lif, adalah pelepah-pelepah kurma. Maka aku pun berkata, Abu Abdurrahman Al-Mutalainan, dua orang suami isteri yang melakukan li'an, adakah mereka berdua akan dipisahkan? Qala, Abdullah bin Umar berkata, subhanallah, maha suci Allah. Naam, jawapannya adalah ya. Inna awwala man sa'ala an dhalika, sesungguhnya orang yang mula-mula bertanya tentang li'an adalah Fulan bin Fulan daripada sahabat Nabi. Maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, apakah pandangan tuan sekiranya salah seorang daripada kami mendapati isterinya ala fahishah, melakukan zina? Kaifa yasna, apa yang patut dia buat? In takallama bi amrin azim, jika dia nak menuduh isterinya tanpa 4 orang saksi, maka dia telah berkata suatu perkara yang besar. Apakah maksud berkata ke suatu perkara yang besar? Dia dikira sebagai menuduh tanpa saksi dan tanpa bukti. Wa in sakata, namun kalaulah dia diam dalam keadaan dia nampak isterinya berzina, sakata an mithli dhalik, maka dia juga berdiam untuk satu dosa yang besar, satu keadaan yang besar. Maka Nabi SAW telah berdiam, kata Abdullah bin Umar, dan tidak menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Falamma kana ba'da dhalika atahu, selepas daripada itu sahabat ini datang lagi kepada Nabi SAW, maka dia pun berkata, innalladhi sa'altuka anhu qad ibtulitu bih, maka dia berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya apa yang aku tanya kepada kamu adalah keadaan yang aku diuji dengan keadaan tersebut, iaitu isteriku telah melakukan zina. Maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan beberapa ayat yang terdapat dalam surah An-Nur, yang mana Allah berfirman pada bermula ayat yang ke-6, firman Allah, walladzina yarmuna azwajahum, dan seorang suami dan mereka-mereka yang menuduh isteri mereka, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada, dan mereka tidak ada sebarang saksi untuk menyokong dakwaan mereka bahawa isteri mereka melakukan zina, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Maka Allah berfirman, fasyahadatu ahadihim, maka hendaklah suami pada waktu itu bersumpah, arba'u syahadat, pada permulanya 4 kali sumpah. Dalam sumpah tersebut beliau akan berkata, innahu laminas sadiqin, bahawa sesungguhnya dia, iaitu suami, adalah termasuk daripada orang-orang yang berkata benar. Wal khamisah, dan pada sumpah yang kelima, anna la'natallahi alaihi, hendaklah suami bersumpah bahawa laknat Allah wajib ke atas dirinya jika dia berkata bohong dalam menuduh isterinya melakukan zina. Dan isteri pun, kalaulah pada waktu itu dia mengaku, maka isteri akan dijatuhkan hukuman rejam sampai mati kerana dia dah berkahwin dan melakukan zina. Tetapi kalaulah isteri pun melakukan li'an, isteri pun melakukan 5 kali sumpah, maka akan dipisahkan di antara mereka berdua. Fatalahunna alaih, maka Nabi SAW telah membacakan ayat-ayat ini kepada suami. Wa wa'adhah, Nabi telah memberi nasihat kepada si suami. Wa dzakarah, memberi peringatan kepadanya bahawa
janganlah menuduh secara melulu dan sebagainya. Wa akhbarah, dan Nabi memberi khabar kepada suami bahawa sesungguhnya azab di dunia adalah lebih ringan berbanding azab akhirat. Qala, maka sahabat tadi, suami tadi berkata, la, tidak, demi zat yang telah mengutuskan kamu dengan kebenaran, ma kadzabtu alaiha, aku tidak berbohong dalam mengatakan isteriku berzina, wahai Rasulullah. Maka dia pun bersumpah 5 kali. Summa da'aha, kemudian Nabi panggil pula si isteri. Fawa'adhaha, Nabi memberi nasihat kepada isteri. Wa dzakaraha, memberi peringatan kepada si isteri. Dan memberi tahu kepadanya, anna azabad dunya, sesungguhnya azab di dunia adalah jauh lebih ringan berbanding azab akhirat. Qalat, maka isteri berkata, la walladhi ba'athaka bilhaq, tidak, demi zat yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, innahu lakadzib, isteri mendakwa bahawa suami dia berbohong. Fabada'a birrajul, maka dimulakan dengan suami. Fasyahida arba'a syahadatin billah, maka suami telah bersumpah dengan 4 kali sumpah bahawa demi Allah beliau termasuk beliau termasuk daripada golongan orang-orang yang berkata benar. Wal khamisah, dan pada sumpah yang kelima, anna la'natallahi alaihi, beliau bersumpah bahawa laknat Allah wajib ke atas dirinya jika dia berbohong. Thumma thanna, kemudian Nabi SAW telah mulakan pula dengan si isteri. Fasyahidat, maka isteri pun telah bersumpah dengan 4 kali sumpah, innahu laminal kadhibin, bahawa suami berbohong dalam dakwaan bahawa isteri melakukan zina. Kemudian wal khamisah, pada sumpah yang kelima, anna ghadaballahi alaiha, isteri telah bersumpah bahawa wajib kemurkaan Allah ke atas dirinya, in kana minas sadiqin, jika suami berkata benar bahawa isteri melakukan zina. Thumma farraqa bainahuma, kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW kemudian telah memisahkan di antara mereka berdua dengan perpisahan selama-lamanya mengikut majoriti para ulama. 3742, yang ini kita tidak terjemahkan. Riwayat 3746. وبه إليه قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدري ما أقول فأتيت عبد الله بن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. Baki hadis adalah lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Kita akan sambung hadis-hadis tentang li'an pada jam 7.40 pagi nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jazakumullah khairah. Jumpa lagi insya-Allah.